Assalamualaikum. Kali ini kita masuk fesis sediman. Ini adalah salah satu proses untuk kita tafsir sekitar penginapan. Sebelum ini kita lihat sekitar sediman, yang mana sekitar sediman adalah satu kawasan di permukaan bumi. Dan fesis sediman pula, dia boleh didefinisikan sebagai jasad batuan sediman yang didefinisi atau dibezakan dengan jasad sediman yang lain yang bersebelahan dengan dia berdasarkan kepada bentuk geometri, litologi, struktur sediman, pola arus kuno dan juga fosil. So, fesis sediman adalah batu sediman, jasad batu sediman. Yang mana kita ada lapisan sediman, kita ada lapisan sediman lain, dua lapisan, dua jasad sediman yang berbeza ni. Kalau bentuk geometri dia, litologi, struktur sediman, pola arus kuno dan juga fosil ada perbezaan, salah satu daripada faktor ini ataupun lebih, mana dia adalah dua fesis sediman yang berbeza. Tapi kalau semuanya sama, mana dua jasad sediman ini adalah satu fesis yang sama. Dan tidak boleh ada dua fesis sediman yang mempunyai sifat yang sama. Seperti juga sekitar sediman, tak boleh ada dua sekitar sediman yang serupa. Nama berbeza tapi sifatnya serupa, tak boleh. Begitu juga dengan fesis sediman. Kalau kita lihat contoh gambar yang ada ni, tiga gambar ni, ketiga-tiganya adalah batu pasir, iaitu litologinya sama, batu pasir. Tapi struktur sedimannya berbeza. Yang ni, bawah ni struktur sedimannya laminasi plana, selari. Manakala yang sebelah atas itu adalah struktur lapisan silang. Jadi dua jasad sediman yang berbeza, walaupun litologinya sama tapi struktur sediman tak sama. Jadi dia dua fesis yang berbeza. Cuba kita lihat hubungan antara sekitaran sediman dan fesis. Sekitaran sediman adalah kawasan di permukaan bumi yang kita bezakan dengan sekitaran sediman lain berdasarkan kepada sifat fizik, kimia dan biologi. Di mana di sekitar sediman ini berlaku pengenapan, boleh berlaku akisan juga. So kalau dia berlaku pengenapan, bermakna adalah jasad sediman yang terbentuk. So jasad sediman yang terhasil itulah yang kita panggil fesis, fesis sediman. Yang mana fesis ini kita identify dia, bezakan dengan fesis yang lain, jasad sediman yang lain berdasarkan pada geometri, litologi, struktur sediman, arus kuno, pola arus kuno dan juga fosil. Jadi bermakna fesis sediman terbentuk di sekitaran sediman. Sekitaran sediman adalah tempat di mana fesis sediman terbentuk. Ada sekitaran sediman, dia cuma boleh menghasilkan fesis sekian. Ada sekitaran sediman tak boleh menghasilkan fesis sekian. Jadi dengan pemerhatian itu, akhirnya kita boleh buat satu analisis untuk kita tahu, untuk kita tentukan fesis ni terbentuk di mana. Itu yang kita panggil analisis fesis yang kita akan buat nanti. Okey, contoh gambar ini satu kawasan pelantar, ini satu lembangan lautan.
di kawasan pelantar benua, kawasan pelantar, kawasan shelf pelantar lautan, fasis yang terbentuk ada fasis yang contohnya cross bedding sandstone, cross bedded limestone, sandstone, batu pasir lapisan silang. Di lembangan laut dalam kita ada fasis shard hitam. Jadi fasis ini dia enak di sekitaran tertentu. Fasis cross bedded sandstone ni tak boleh dihasilkan di dalam lembangan lautan. Graded sandstone dia menggambarkan pengenapan oleh graviti terbidak. Dia banyak dijumpai di lembangan laut dalam, tapi tak boleh ada di pelantar benua. Susah nak dapat. Jadi itu adalah hubungan antara sekitaran sedimen dan juga fasis sedimen. So kalau kita lihat gajah ni, kita boleh lihat tempat sekitaran yang ada ni dia akan menghasilkan jujukan sedimen yang berbeza. Jujukan sedimen menghalus ke atas pasir dominan terdapat di daratan. Jujukan sedimen pasir dengan lumpur berselang lapis, jujukan mengkasar ke atas terdapat di laut dalam, cerun benua, kipas laut dalam. Jadi dia ada hubungan yang agak jelas. Sekitaran tertentu dia boleh menghasilkan fasis tertentu, sekitaran tertentu tak boleh menghasilkan fasis tertentu, dan sebaliknya fasis tertentu hanya terdapat di sekitaran tertentu sahaja. Jadi dengan andaian ini maka kita boleh membuat tafsiran sekitaran sedimen untuk jujukan. So, kita lihat hubungan antara fasis, jujukan dan juga stratigrafi. Yang saya nak sentuh dalam slide ini adalah hukum Volta. Hukum Volta. Kita ada secara mendata kita ada sekitaran A, sekitaran B, sekitaran C. Sekitaran A menghasilkan fasis A, sekitaran B menghasilkan fasis B, sekitaran C menghasilkan fasis C. Dan kita juga tahu sebelum ni saya dah maklumkan sekitaran sedimen ni dia boleh beranjak. Dulu sekitaran A berlaku mungkin perubahan paras laut ataupun prograding, jadi dia berubah kepada sekitaran B, C dan sebagainya. Jadi ada hubungan yang jelas antara sekitaran sedimen dan juga fasis sedimen yang dijelaskan oleh hukum Volta ini. So, hukum Volta dia menyatakan jujukan fasis yang terletak atau tersusun secara menegak. Fasis yang terletak ataupun tersusun secara menegak. Fasis ini adalah jasad batu. Fasis A, di atasnya ada fasis B, di atasnya fasis C. Tersusun secara menegak bersebelahan adalah dihasilkan oleh sekitaran yang terletak ataupun tersusun secara mendatar. Mana fasis A, fasis B, fasis C yang tersusun, ini jasad sedimen, batu yang tersusun secara menegak dalam jujukan sedimen, dia dihasilkan oleh sekitaran A, sebelahnya ada sekitaran B, sebelahnya sekitaran C, yang mana sekitaran A menghasilkan fasis A, sekitaran B menghasilkan fasis B, sekitaran C menghasilkan fasis C. So, akibat daripada anjakan perubahan sekitaran sedimen ini, hasilnya kita boleh lihat
dalam jujukan sedimen secara menegak. Contoh, kalau kita lihat rajah ni, kita ada daratan, coastal plain, kemudian kita ada shallow marine yang menghasilkan pasir, facies pasir, kemudian kita ada slope yang menghasilkan lumpur dominan. So bila berlaku prograding, garis pantai ini bergerak ke depan sebab sedimen sentiasa bertambah. Jadi akhirnya kita akan dapat sedimen lumpur yang dienap di sekitaran curug ditindih oleh pasir yang terenap di kawasan Laut Cetek dan akhir sekali ditindih oleh sedimen alluvial plain. Jadi kita lihat di sini secara menegak facies yang terenap di kawasan slope curug ditindih oleh facies yang terenap di kawasan Laut Cetek, dan di atasnya pula terdapat facies yang terenap di kawasan alluvial plain. So, itu yang dimaksudkan dengan hukum Volta. Kemudian kita lihat enapan tokokan genetik. Ini akan ada kaitan dengan sekutuan facies nanti. Ada facies yang terbentuk, dia berhubung rapat antara satu sama lain. Facies yang berbeza, facies A, B, C, dia terbentuk ada hubungan yang rapat semasa proses pembentukan. Contoh yang kita ambil di sini, contoh kita ada daratan, ada alluvial plain, kita ada Laut Cetek, ada laut yang lebih dalam. So ni sekitaran pantai, sekitaran pantai, alluvial plain, ada banyak tumbuhan di situ. Kemudian Laut Cetek ni pasir terenap, kemudian di bawah ni kawasan curug bawah ni lumpur terenap. Dia ada satu package, lumpur, pasir, kemudian enapan alluvial plain di atas. Dia satu package. Mana satu package ini yang dimasukkan enapan tokokan genetik, dan ini yang akan dikaitkan sebagai sekutuan facies. 3 facies ni, 1, 2, 3 ni dia bersekutu. Dia associate antara satu sama lain. Masa proses pembentukan dia berkait rapat antara satu sama lain. Yang dikatakan enapan tokokan genetik. Kemudian enapan tokokan genetik ini kadang-kadang kita dapat berulang satu, kemudian ada satu yang lain. So proses perulangan ini common dalam geologi. Okay, proses perulangan ini kita dapat satu tokokan genetik, di atasnya ada satu tokokan genetik yang lain. Itu adalah proses yang sentiasa berlaku dalam enapan geologi. Itu sebab kita dapat lapisan yang akhirnya sangat tebal. So proses ulangan ini kadang-kadang kita dapat satu perulangan yang lengkap. Contoh, kita ada facies A, B, C, satu package. Di atasnya A, B, C. Kadang-kadang kita dapat A, B, C, B, C. Boleh jumpa. Dan mengapa perulangan ini berlaku? Pertama, dia disebabkan oleh mekanisme autosiklik. Perulangan berlaku disebabkan oleh proses pengenapan dalam lembangan. Contoh, kita dapat satu kipas aluvium. Kemudian dia membesar, akhirnya menghasilkan satu jujukan mengkasar ke atas.
di sebelahnya ada kipas aluvium yang lain. Ini pun akan menghasilkan jujukan mengkasar ke atas. Kalau yang ini membesar sehingga menindih yang sebelah ni, kita akan ada dua loop, dua cupingan kipas aluvium saling menindih antara satu sama lain. Jadi akhirnya kita akan dapat dua sekuen mengkasar ke atas. Satu sekuen daripada kipas belah ni, satu lagi loop ataupun cupingan daripada sebelah ni. So kita akan ada dua, dan seterusnya mungkin boleh ada lagi kipas yang lain menindih kipas yang bersebelahan. Jadi kita akan dapat sikuennya berulang-ulang. Satu lagi mekanisme aulosiklik ni disebabkan oleh pengaruh luar. Contohnya berlaku perubahan paras laut. Perubahan paras laut, aktiviti tektonik menyebabkan berlaku pengangkatan yang menyebabkan proses pengenapan bermula semula daripada peringkat awal. Kita juga akan dapat perulangan.